Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam sir, selamat pagi. Semua sehat? Alhamdulillah sihat sir. Dah makan pagi sarapan? Belum sir. Dah sir. Belum. Bangun lambat ke apa? Tak ada sir. Belilah nasi lemak ke, mi goreng ke, char kway teow ke. Wallet kosong. PTPN tak masuk lagi ke? Kenderaan masuk ICU. Kenderaan tak ada. Okey. So minggu ni kita sambung lab yang kelima untuk teknologi elektrik. Sebelum tu kita mulakan kita baca kelas dengan bacaan Ummul Kitab dan selawat 3 kali. Al-Fatihah. Okey, so hari ni lab kelima. Sekejap saya tengok dia punya tu, lab sheet. Okey, ada. Nampak slide ni? Nampak Don. Ada? Okey, so lab yang kelima ni lah adalah transformer. Transformer karakteristik. Okey. Ni semua sama. Okey, eksperimen. Apa salah eksperimen AC voltage ni? Nombor 5, eksperimen nombor 5. Okey, kalau kamu tengok sini, tajuk ni macam lain AC voltage measurement ini macam lab 4 ni. Tapi dekat bawah ni understand characteristic of transformer. Sekejap saya tengok lab sheet saya yang lama. Patutnya eksperimen 5. Tak apalah ni tajuk ni. Okey, dia punya aim to give knowledge and understanding of transformer characteristic. Kamu tahu transformer tu apa kan? Ada tahu transformer apa? Ni, transformer ni. Bukan yang transformer movie tu kan? Okey, ini transformer ni basically kebanyakan kita gunakan adalah untuk step down.
Step down maksudnya kita daripada AC, kita nak turunkan voltage kepada DC, direct supply. Either lah, sama ada kamu nak jadikan DC ataupun nak jadi step up. Bergantung kepada kamu punya application. Tetapi untuk lab ni kita gunakan dia sebagai step down transformer. Maksudnya kamu punya supply tu AC and then dia punya tu voltage tu akan berkurangan lah. Okay, objective, understand the characteristic of transformer to learn how to measure the major parameters of transformer. Parameters dia lah, apa benda yang penting untuk sesuatu transformer. Ini secara teori ni kamu nanti kita akan follow dengan kita punya kuliah seterusnya. Temporary ni kamu bacalah dulu. Okey, kalau yang dekat sini contoh transformer AC, dekat sini dia punya 120 volt kan input. Contoh dekat sini yang dekat gambar ni. So outputnya mungkin 12 volt ataupun 10 volt bergantung kepada kamu punya application. Basically kalau yang macam ini dia ada 3 color. Yang hijau ni biasanya adalah kosong. Yang merah satu ni mungkin 9 volt ataupun 12 volt. And then kamu punya input daripada kamu punya socket outlet dekat kamu punya rumah tu contohnya. Kamu masukkan dan dia akan jadi turun kepada 12 volt ataupun 9 volt. Okey, ini equipment sama. Kalau kamu dekat lab, oscilloscope, digital multimeter, signal generator ni untuk create kamu punya supply, breadboard, component, AC transformer lah. Okey, AC transformer ni basically ada juga untuk step up. Maksudnya kamu nak daripada katakan 120 volt, kamu nak step up sampai 240. Contohnya lah. Kalau dekat Malaysia, kita punya power supply adalah 240 volt, 50 Hz / 60 Hz dia punya frekuensi. Sebab itu dalam kamu punya lab 4 tu ada frekuensi kan. Either 60 ke 50. Itu tak ada concern. Sebab Malaysia dia punya multi 50 ataupun 60. Tetapi kalau negara US, United States, dia punya power supply adalah 120 volt, 60 Hz. Dia punya frekuensi. Maksudnya generator, power supply yang di-generate oleh turbine tu, dia punya sistem gunakan frekuensi 60 Hz. Kalau Malaysia 50 dengan 60 boleh. Kalau Japan dia punya power supply adalah 100 volt. 100 volt 50 Hz. Itu Japan lah. So sistem bekalan kuasa itu bergantung kita pada punya power generator lah. Yang supplykan power tu bergantung kepada sistem tu. Contoh kalau Taiwan basically dia punya auto voltage. Maksudnya 110 volt boleh sampai 240 volt. Kalau Australia, New Zealand normally gunakan 230 volt dia punya voltage. Okey, prosedur kamu guna transformer ni. Transformer ni kalau dekat gambar ni ada 5 kaki. 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya 4 dengan 5 ni adalah sebagai input. Maksudnya daripada kalau itu kamu punya signal generator ni masukkan kat sini. Ataupun kamu tarik daripada soket, plug 3 pin tu kamu masukkan kat sini dan dekat pin 1, 2, 3 ni adalah output. Either 1, 2 sebagai output ataupun 1, 3 sebagai output. Contoh 1, 2 ni mungkin untuk 9 volt. 2, 3 untuk 12 volt dan sebagainya lah. Okey, so ikut prosedur ni using multimeter kan. Multimeter maksudnya kamu nak check dia punya resistance. Contoh dekat sini 4.2 ni adalah 4 dengan 5. Resistance dia apa? So kamu gunakan multimeter. Kalau normal
4 dengan 5, 1 dengan 2, 2 dengan 3 dan seterusnya lah. Table 4.1 ni. Maksudnya dekat sini ada 5 kaki kan. Yang hijau, merah 2 ni 2, and then dekat yang sini ada lagi 2, 5 kaki. So kamu cek dia punya kaki. Tetapi dekat simulation ni saya dah try buat gunakan transformer ni, tak boleh jadi, tak dapat. Maksudnya kamu tap kamu punya multimeter 4 dengan 5 ni, and then kamu run simulation, dia kosong, tak ada. So kamu try lah dekat kamu punya tu. Saya cuba tak dapat. So kalau kamu tak dapat, table 4.1 ni kamu abaikanlah. Maksudnya kamu kosongkan table ni. Kamu try cubalah. Saya dah cuba banyak kali dah tak dapat dia punya jawapan. Maksudnya 0 ohm. Okey, kamu cuba, kalau dapat, tak dapat kamu just dash. Okay, by using oscilloscope measure V in 10 RMS AC output. Maksudnya ni sama macam lab 4. Kamu masukkan sini dekat 4 dengan 5 ni, masukkan AC 10 volt VRMS 45 ni, and then kamu measure lah dia punya gunakan oscilloscope. So kamu letakkan V peak RMS, kamu masukkan dalam table ni. Maksudnya ini adalah initial condition kamu punya power supply. Lepas tu step seterusnya, measure V peak masuk table 4.3. Table 4.3 ni maksudnya kamu record dan seterusnya lah. Basically table 4.2 dengan 4.3 ni sama lah. Cuma dia punya ada calculation sikit. Sebab 4.2 ni adalah initial, and then 4.3 tu pun adalah initial condition juga. Maksudnya kamu punya source. Dekat sini kan. Table 4.3 calculation. Okay, calculation. Question ni sama. Okay, so untuk litar yang kedua ni, transformer tu kamu pilih daripada punya kamu komponen tu, kamu cari transformer. Transformer ada banyak jenis. So dekat step lab sheet tu saya dah tulis part code dia apa. So kamu cari yang lebih kurang macam ini, dia punya nombor. Okay, so litar yang kedua, circuit nombor 2 kamu masukkan yang tadi 10 volt tu. And then measure, lepas tu kamu masukkan dekat ni kan. So basically table ni adalah sama source dia dengan yang table yang ini tadi. Sini. Maksudnya masa kamu measure mula-mula tadi benda tu adalah sama lah. Sebab dia sebagai input. Okay. So dari sini kamu dah inputkan 10 volt, and then kamu nak measure dia punya output. Output dekat sini adalah pin 1 dengan pin 3. Yang 5.4 ni measure pin 1 dengan pin 3, kamu letak kamu punya scope dekat sini, and then kamu displaykan, lepas tu kamu masukkan dalam table 5.2. Table ni lah, table 5.2. Sini. So maksudnya kamu measure dia punya output, and then kamu paste dekat sini. Either kamu nak snap gambar tu, tampal kat sini, ataupun kamu lukis and then tapi sama dengan kamu punya simulation.
Okay, so habis calculation sama. V source maksudnya kamu punya supply tadi 10 volt. VP maksudnya kamu punya separuh. Kalau V peak to peak maksudnya daripada bawah sampai atas. Kalau VP so separuh. Dia punya nilai. Okey, untuk liter 3 kamu terbalikkan pula. Terbalikkan maksudnya kamu punya source daripada pin 1 dengan 3. Ini kamu punya source. So using oscilloscope measure voltage across terminal 1 and 3. Maksudnya 1 dengan 3 ni kamu sebagai input, kamu measure and then kamu letak balik dia punya signal kat sini. Input. Dan step seterusnya kamu measure dia punya output pada pin 4 dengan 5. 4 dengan 5 ni output. And then kamu lukis ataupun tampal balik dekat 6.2 dia punya output waveform. So kamu tulis dekat sini. Okey, VPP ni period voltage division ni semua ada dalam kamu punya simulation lah. Ada tulis. Ada yang kena tu kira lah frekuensi ni kan. Frekuensi sama dengan F sama dengan 1/T. Period adalah one complete cycle. VRMS adalah 0.707 VP. Dia punya formula. So, detail yang kita punya ni adalah dalam chapter 7 untuk AC supply. Okey, untuk liter yang ketiga, ni V source, VP ni sama balik lah. Maksudnya VP ni kan kamu bagi dua lah. V peak to peak tu bagi dua. Kamu dapat VP. Okey. Circuit yang keempat, kamu jadikan pin 1 dengan 2 ni sebagai input. Kan? 1, 2 sebagai input. And then output sama juga. 4 dengan 5. So 1, 2 ni kamu measure 10 volt. And then kamu paste dekat sini dia punya input voltage. Lepas tu tulislah ni. Pastikan kamu tulis unit Sebab time ni kadang ada millisecond, ada yang second, voltage ada yang volt, ada yang millivolt. So dalam table ni kamu kena tulis unit. Okay, and then kamu measure voltage across 4 dengan 5. Ambil oscilloscope, tap dia punya voltage. Katakan channel A ke channel B, masukkan dekat 45. Dan kamu tengok waveform dia. Waveform dekat sini kamu tengok dia punya output. Lukis ke ataupun kamu just print tambah balik lah. Okay, calculation sama, formula dia sama je. Tak ada beza. Soalan ni pun senang. Contoh 4 kan. For the first circuit, terminal 4 use as a primary or secondary. Primary itu maksudnya dia sebagai input. Secondary itu maksudnya sebagai output. Contoh ni lah. So kalau saya dah jawabkan dekat sini, contoh 4 ni, 4 dengan 5 ni adalah sebagai output. Kan? Saya tolong jawabkan. Maksudnya 4 dengan 5 sebagai output. So dia adalah secondary. 1, 2 ni sebagai input. Input adalah primary. So yang atas tu pun sama je jawapan dia. Yang ni kan either primary or secondary. Maksudnya kalau primary tu sebagai input, voltage in, secondary tu voltage out. So soalan tu senang-senang je. Okay, next dia punya conclusion. Conclusion reflect balik pada kamu punya objektif. Apa yang boleh kamu simpulkan mengenai lab ni? So kamu masukkan pada
objektif lah. Kamu punya objektif apa untuk lab ni? Objektif dia adalah ni. Kamu belajar transformer, karakteristik, lepas tu macam mana nak measure dia punya transformer. Okey, ada persoalan? Ada tak faham? Sir, lab 5 ni saya tak buka lagi kat atas. Belum. Okey sir. Nanti saya sekejap lagi saya akan dekat ni lah, dekat grup ni, WhatsApp. Dia punya step dengan sekali lah. So lab 5 ni lab yang last Maksudnya lepas ni tak ada lab lah, habis. Lab. Lepas ni Ah, kamu Okey Apa? sir. Sir, kalau dah habis maksudnya time lab tak ada kelas lah sir? time lab tak ada kelas lah. Oh okey. Kecuali kalau saya tengok syllabus tak habis, saya akan request lah bagi tahu lab untuk buat kuliah ke apa. Due date dia bila? Due date kalau boleh seminggu dah. Seminggu. Tapi kalau kamu nak tu bolehlah 2 minggu ke. Tapi ni senang kan. Semua dah tunjuk. Setting semua dah tunjuk. Step semua dah ada. Due date lebih Calculation. kurang Ha? ke Ustaz? Due Apa dia? date lebih kurangnya elect measurement lah. Boleh. Sebab kamu dah tak ada lab kan. Kalau measurement dia ada lab lagi. Lab yang keempat last. Cuma dekat sini nanti saya akan bagi assignment. Measurement ada assignment. Lepas tu tekno ni pun ada assignment. So assignment nanti saya akan briefing masa kuliah hari Rabu. Assignment ni biasa dalam sekarang minggu 8 kan. Bagi masa dalam 4 minggu macam itulah. Minggu 12 kena submit. Minggu 8, 9, 10, 11, 12. Dalam masa 4 minggu. And then kamu kena submit. Semua senang-senang je. Submit apa tu tuan? Saya sekat-sekat. Submit assignment lah. Okey sir. Nanti hari Rabu saya akan brief balik. Apa itu assignment dia? Calculation je. Saya post calculation dan kamu hantar. Okey, lain ada pertanyaan, persoalan? Sir, assignment tu by individual ke group? Assignment by individu. Kalau measurement by group, kena buat video presentation, kena buat report. Kalau tekno ni assignment dia just calculation. Lita-lita tu and then kamu kira dia punya nilai rintangan, nilai arus dan sebagainya lah. Ada lagi mau tanya? Tak ada sir. Okey ada sir. Okey, kalau tak ada semua Sir, yang assignment tu nanti saya letak kat atas juga ke? ya. Assignment nanti saya letak kat auto. Okey sir, baik sir. Yang ini nanti saya masuk dekat untuk lab, saya masuk dekat WhatsApp group. Baik sir. Okey, so kalau tak ada apa pertanyaan, persoalan, semua faham, kita tutup kuliah dengan tasbih kufara dan surah Wal-As. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sir. Thank you sir. Thank you sir. Okey, sama-sama. Terima kasih Tuan. Terima kasih.